penerbangan pertama secara langsung daripada Tel Aviv ke Riyadh telah pun berlangsung. Kalau dulunya sebagai pantang larang, memang takkan ada dan takkan cop pun dekat pasport. Dan penerbangan khusus tapi belum terlaksana lagi daripada Tel Aviv ke Madinah untuk membawa bakal-bakal haji daripada Tel Aviv. Pada 2017, Benjamin Netanyahu melawat Singapura. Ada apa-apa protes? Tak ada. Aman damai. Aman damai. Dan Menteri Seng Long mengatakan kat media dia, jangan heboh-heboh lawatan Netanyahu. Jangan keluarkan dalam media perasaan mereka terhadap Putin berkenaan dengan perang Ukraine. 16 negara semua negatif. Cuma 2 negara yang mempunyai pandangan positif terhadap Putin. 2 negara tu. Negara itu ialah? Negara itulah Malaysia. Oh, Malaysia. Ya. 60%, hampir 70% rakyat kita positif pada Putin. Positif pada Putin. Kenapa ini berlaku? Satu benda yang saya kagum dengan Prof, sejak saya interview Prof di stesen-stesen TV sebelum ni, Prof istiqamah dengan baju batik. Sebelum bersara sampai lepas bersara. Ya, kerana itulah cara kita nak. Ini adalah persepsi, branding sebenarnya. Sebab tu bila Amin panggil saya Prof, saya tak suka sangat. Oh, ya ke? Saya lebih suka panggil Azmi ataupun saudara Azmi lah. Allah. Sebab selalunya dalam bahasa Inggeris, anchor dipanggil Azminya sebab tak nampak dia punya supaya the barrier tu tak ada. Ya, betul. Tapi dalam bahasa Melayu, kalau panggil Azmi, lepas ni penonton akan kenakan anchor tu. Kat komen tu kuah hajar punya pengacara. Tapi memang saya sukalah. Sebab tu dia katakan bahawa baju batik ni lah, dia katakan nak menunjukkan identiti lah dengan saya. Tapi masalah baju batik ni adalah kena baju batik yang berlainan. Tidak orang kata aku dah tengok. Ya, betul. Saya pernah kena banyak kali dengan anak-anak saudara saya. Dia kata, Tok Mi, ini baju batik ni tak ada baju batik lain ke pakai baju ni. Sedangkan dia tengok yang padahal berlambak batik memang ada, cuma dia tengok terkena baju batik yang sama. Poinnya saya memang tabik lah. Maknanya lepas ni siapa-siapa pengusaha-pengusaha batik nak buat batik jenama Azmi, dipersilakan. Dan dah bersara kan? Ya, betul. Okay, Prof, hari ni kita nak sembang lebih serius tentang perjanjian antara Israel dengan dunia Islam. Dan pastinya mula-mula sekali secara umumnya sudah berapa banyak negara Islam yang telah mengiktiraf Israel sehingga ke saat ini, ataupun bahasa mudahnya normalisasi Israel. Kalau dah ikutkan apa yang berlaku sekarang, terutama sekali Amerika Syarikat, dia nak menjadikan normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel itu satu perkara yang biasa, lazim. Sebab kalau dulu Prof, bila sebut je Israel, Arab, Israel, ketuk meja. Memang. Boleh pecah meja. Itu adalah pantang larang. Ya. Pantang larangnya. Sekarang duduk semeja. Ya, betul tu. Tapi sebelum saya jawab soalan Amin tu, kalau kita pergi ke negara Arab, kita spesifik lah, Arab Saudi umpamanya. Ya, saya. Ibu kota dia Riyadh. Kalau kita ikut Arab Saudi tu, rakyat dia, pemimpin dia tak suka Amerika Syarikat. Rakyat dia benci Amerika Syarikat. Tapi di Riyadh tu, Amin, apa yang ada di Amerika adalah di Riyadh dan tak ada kat Malaysia. Kereta ke, restoran ke, pakaian ke, semua daripada Amerika Syarikat. Dan Amerika pun rasa lebih Amerika daripada Amerika. Rasa-rasanya macam itulah. Itu dari segi realitinya di bawahnya. Jadi nak jawab soalan Amin tu, berapa negara Arab yang telah menjalin hubungan diplomasi secara rasmi? Mungkin tak banyak. Saya rasa tak lebih daripada 5 negara aja. Tapi di sebalik itu, mereka telah menjalin hubungan secara tak rasmi dah lama dah. Dari sudut ekonomi, dikatakan rakyat dengan rakyat, pemimpin dengan pemimpin, memang telah terjalin. G2G relationship. Ya, maksudnya kita benci kepada Israel itu melebih-lebih pula negara Arab ataupun rakyat negara Arab. Kerana setengah-setengah negara bagi Israel umpamanya tak ada masalah dah bagi mereka. Jadi ini kita kena faham realitinya apa yang berlaku di dunia negara Arab tu, Amin. Ya. Dan dalam bentuk ikatan yang lebih kukuh, wujudnya perjanjian-perjanjian antara Israel dengan dunia Islam.
kalau Prof tak keberatan, apakah antara perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani antara Israel dengan dunia Islam? Ya, kalau kita ingat, kita ungkit yang pertama 1979 antara Israel dengan Mesir. Ya. Dan selepas itu 1994 antara Jordan dengan Israel. Maknanya 2 dekad lepas itu saja 2 perjanjian. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau nak katakan Presiden Trump itu sembrono, dia bijak juga. Di sebalik tu boleh tahan juga dia. Boleh tahan juga. Walaupun kena bahan hari-hari. Ya, betul. Sebab dia katakan ini adalah perjanjian Ibrahim ataupun dipanggil Abraham. Accords pada 2020. Kalau semasa perjanjian Mesir dengan Israel, yang menyaksikannya adalah Jimmy Carter. Dan 1994 Jordan dengan Israel adalah Bill Clinton. Dan perjanjian Ibrahim ini ataupun Abraham Accord ini disaksikan oleh Trump, di mana UAE, Bahrain dan Morocco dikatakan melaksanakan hubungan rasmi. Dan pada ketika itu 2020, Presiden Trump mengatakan bahawa ada 2-3 lagi negara Arab yang akan menyertai perjanjian ini. Tapi setakat ini 3 negara Arab itu sajalah setakat ini. Tapi seperti saya kata tadi, di sebaliknya. Dan kita tahu penerbangan pertama secara langsung daripada Tel Aviv ke Riyadh telah pun berlangsung. Kalau dulunya sebagai pantang larang, memang takkan ada dan takkan cop pun dekat pasport. Tak boleh. Tapi ini sekarang sudah ada penerbangan khusus. Dan penerbangan khusus, tapi belum terlaksana lagi, daripada Tel Aviv ke Madinah untuk membawa bakal-bakal haji daripada Tel Aviv. Jadi ini dikatakan bahawa normalisasi ini cuba dilazimkan. Cuba mengatakan bagi kita itu adalah pantang larang. Tapi bagi setengah-setengah negara itu adalah satu perkara biasa. Mereka mengatakan mereka nak hidup. Maksudnya isu Palestin itu dikatakan perjanjian Accord Ibrahim ini, Palestin di belakang. Tak timbul pun isu Palestin sebagai negara yang berdaulat. Jadi itu bahayanya normalisasi ini, Amin. Jika kita meneliti tulisan-tulisan, bahkan ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin Israel, tak kira Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, ramailah. Mereka sentiasa menabik dada sebagai sebuah kuasa tunggal dunia. Dan mereka tak memerlukan siapa-siapa. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah pun, mereka menganggap yang bukan Yahudi ni sebagai rajim, lembu. Tapi kita tengok sekarang, Israel seolah-olah memerlukan pengiktirafan Islam. Dah kenapa? Kau kata kau hebat sangat. Ya, betul, Amin. Kerana pengiktirafan itulah penting. Sebab setakat ini hanya 168 negara. Dalam PBB tu 193 negara yang mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat. Yang banyak belum iktiraf itu adalah negara-negara Islam, termasuk Malaysia lah. Bagi saya tak nampak lagi kita akan mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Setakat ni Malaysia konsisten. Tapi masalahnya tahun lepas, Amin, ada seorang menteri Arab dalam kajian Yet Lapir Israel mengatakan bahawa Malaysia adalah salah sebuah negara Asia Tenggara yang akan mengiktiraf Israel. Ya, dia kata tu. Saya tak pasti sama ada dia terlepas cakap ataupun tersilap. Kalau terbegurau ke? Bergurau tu tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Saya rasalah Wisma Putra menafikannya. Tetapi saya rasa dia tersilap cakap, dia confuse, keliru antara Malaysia dengan Indonesia. Saya rasa dia nak sebut Indonesia. Kerana baru-baru ini ada delegasi Indonesia yang pergi ke Tel Aviv berbincang pasal ekonomi. Belum lagi kerana ditekan oleh Amerika Syarikat. Jadi itulah dikatakan pengiktirafan negara-negara Islam terhadap Israel memandang tinggi. Dan Malaysia dikatakan satu hadiah yang besar lah kalau Malaysia iktiraf Israel. Satu kejayaan untuk mereka. Dan Prof, sebelum wujudnya perjanjian tadi, adakah memang sebelum tu dah ada bibit-bibit Arab khususnya nak berbaik-baik dengan Israel? Ya, memang ada. Selepas 1994 lah perjanjian Jordan itu, kita ambil Qatar umpamanya.
dia begitu akrab dengan Israel, banyak berdagang dengan Israel, banyak menerima nasihat tentang pertahanan itu sendiri. Itu memang dah berlaku. Jadi ini dikatakan normalisasi itu hanyalah sebagai rasmi sahaja. Sebab sebelum ini, kalau disebut Israel di negara Arab, di setengah-setengah negara Arab, ianya bukan menjadi satu perkataan yang dikatakan pantang larang. Tidak lagi. Bagi kita itu adalah satu pantang larang. Jadi katakanlah pemimpin Israel melawat jiran kita Singapura umpamanya, sudah pasti akan ada protes. Seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Tapi masalahnya, Amin, pada 2017 Benjamin Netanyahu melawat Singapura. Ada apa-apa protes? Tak ada. Aman damai. Aman damai. Malaysia dan Indonesia aman damai. Tahu kenapa, Amin? Sebab Perdana Menteri Seng Long mengatakan kat media dia, jangan heboh-heboh lawatan Netanyahu. Jangan keluarkan dalam media. Sebab dia tahu, mesti kalau akan ada media protes. besar, mesti ada protes. Bukan hanya di Singapura, di Malaysia, Indonesia mesti ada protes. Dan juga di Brunei. Tapi Seng Long dia pandai. Netanyahu pada datang melawat Singapura, dia tahu dah, dia dah agak dah. Dia bagi tahu media, diam-diam sudah. Ya, diam-diam sudah. Maksudnya, sebab itu diam-diam di Malaysia dan Indonesia tak ada protes. Itu dia katakan bijaknya. Dia katakan negara Yahudi itu mempermainkan dalam hal geopolitik antarabangsa. Dia bila kita dalam keadaan kita dulu, bila dengar je pantang dengan Israel memang mengamuk kan. Apatah lagi sekarang ni dah mula ada usaha untuk normalisasi. Kita tengok dunia seolah-olah, bukan seolah, terang-terang tak adil. Bila ada umat Islam seorang terbunuh, adalah sebilangan kecil negara bersuara. Tetapi bila ada mungkin sedikit je rakyat Israel yang tercedera ke apa, riuh satu dunia seolah-olah perang dunia ketiga. Yang Israel dah bunuh ramai rakyat Palestin berdekat-dekat, senyap je. Tetapi yang dunia ni, bila seorang rakyat Israel ke ataupun mana-mana negara barat terbunuh, kecoh. Double standard. Ya, betul. Itu dikatakan antara dua darjat itu. Yang paling dikatakan jelas adalah bila berlaku perang Ukraine, ramai rakyat Ukraine terpaksa menjadi pelarian di negara-negara Eropah. Sebab itu digunakan dalam media secara besar-besaran. Kesian kat pelarian ini. Sedangkan di Palestin, di negara-negara Arab lain, ramai lagi pelarian. Seolah-olah pelarian itu di negara Arab itu tak penting. Pelarian Ukraine itu dikatakan hak asasi mereka penting. Itu baru pelarian. Kalau lihat mereka terkorban itu, satu nyawa rakyat Israel dikatakan berpuluh-puluh, beratus dikatakan perbandingannya dengan rakyat nyawa rakyat Palestin. Jadi itu yang dikatakan sebab Israel tahu di belakangnya adalah kuasa-kuasa besar. Dan bukan sahaja Amerika Syarikat, kuasa besar itu ada antara 2-3 negara dalam kuasa veto di PBB yang dikatakan mempertahankan Israel. Dan Israel itu adalah negara yang paling banyak menerima resolusi Majlis Keselamatan PBB. Dia buat tak kisah saja. Sebab dia tahu siapa di belakangnya. Jadi itu dia katakan bahawa bila Rusia menyerang Ukraine, ada satu soal selidik. Soal selidik oleh Pew Research Center terhadap 18 negara tentang responden perasaan mereka terhadap Putin berkenaan dengan perang Ukraine. 16 negara semua negatif. Cuma 2 negara yang mempunyai pandangan positif terhadap Putin. 2 negara tu. Negara itu ialah? Negara itu adalah pertama Singapura. 39% rakyatnya mempunyai pandangan positif terhadap Putin. Walaupun dalam perang ni. Okey, Amin kata wah. Malaysia. Malaysia. Ya. 60%, hampir 70% rakyat kita positif pada Putin. Positif pada Putin. Kenapa ini berlaku? Sympathism? Saya tak tahu. Saya jumpa dengan wakil kedudukan Amerika Syarikat baru-baru ini. Dia pun tak faham kenapa perkara ini boleh berlaku. Dan dia kata, yelah mungkinlah Putin tu berani berhadapan dengan kuasa Amerika Syarikat, kuasa besar. Dan itu kemungkinan dia kata sebab Malaysia merasa positif terhadap Putin. Salah satu sebabnya lah. Tapi bagi rakyat Malaysia, kalau Amerika Syarikat boleh menceroboh Afghanistan, boleh menceroboh Libya ke, Iraq ke,
mereka melihat, mereka membuat pembandingan dengan Rusia mencobor Ukraine. Jadi itu sebenarnya. Saya melihat tinjauan pendapat, saya pun terperanjat. Ya. 70%. Yang duk menonton ni pun mesti biar betul. Memang betul. Pew Research Center, tengoklah. Adakah kerana ada rasa simpati Bukan simpati, tapi tidak adilnya Amerika Syarikat. menyebabkan orang benci pada Amerika, Putin pun mereka rasa positif? Rasa positif. Walaupun Putin dikatakan menyerang sebuah negara berdaulat, Ya. tetapi kerana tingkah laku Amerika Syarikat sebelum ini, dia melenyapkan segala. Jadi itu yang dikatakan masalah Amerika Syarikat ini. Dia je betul, dia je saja yang boleh buat, tapi orang lain tak boleh buat. Jadi tinjauan ni memang dikatakan memang meranjatkan bagi saya. Saya masih personally lah, secara peribadi lah, saya terkejut dan juga saya tak bersetuju dengan tingkah laku Presiden Putin itu. Ya. Kerana Ukraine adalah sebuah negara yang berdaulat. Ya, betul. Macam mana? Salah tetap salah. Salah tetap salah. Memang betul lah. Rakyat Ukraine ramai juga rakyat yang dikatakan pro-Rusia. Ya. Tapi dia tidak memberikan, Tidak menghalalkan. tidak menghalalkan. Dan satu perkara lagi adalah dalam media sosial, salah satu mereka mengatakan mereka menyokong Presiden Putin tu adalah kerana Putin itu melindungi orang-orang Islam di Ukraine. Adakah itu benar? Saya rasa Secara faktual? secara faktualnya tidak. Itu saya baca, saya rasa terkilan. Bila perkara ini dipesongkan sedikit, kerana mereka mengatakan kalau Chechnya tu boleh menyokong Putin, itu maknanya Putin itu menyokong Betul lah, Islam. betul lah. tu. Tapi Chechnya pun tidak menyebelahi Putin. Tak, dia menyebelahi Putin. Dan faktor itu digunakan bahawa Putin itu lebih baik daripada Zelensky. I see. Tapi sebenarnya ianya tidak dikatakan berada pada asas fakta apa yang berlaku di bawah itu. Jadi ini yang dikatakan agak menyedihkan lah. Kemungkinan 70% yang menyokong Putin tu mempunyai persepsi yang sedemikian. Mereka anggap Putin pro-Islam. Ya, sebenarnya tidak. Kerana yang menjadi pelarian ini bukan saja rakyat Ukraine, tetapi rakyat Ukraine yang beragama Islam, dipanggil Islam Turks. Islam Turks. Ya, mereka juga ramai ada di Crimea umpamanya, ramai juga yang dikatakan disisihkan. Kalau rakyat pelarian Ukraine diterima sebagai pelarian oleh negara Eropah dengan baik, dengan tangan terbuka, pelarian rakyat Ukraine Islam, mereka kata baik, tak payah pergi. Baik duduk sajalah Ukraine, apa saja, itu adalah negara mereka. Kerana mereka tidak akan diberi layanan istimewa oleh negara-negara Eropah. Jadi ini yang dikatakan. So, kalau Putin baik, takkan berlaku macam tu. Ya, sebab kita kena ingat, rakyat Ukraine Islam, agama Islam itu, mereka lari daripada Rusia kerana mereka ditindas. Betul. Masa era Stalin pada ketika itu. Stalin. Dan 2014, bila Putin menyerang Crimea dan annex Crimea, lagi sekali mereka kena lari ke Ukraine. Jadi itu dikatakan, mengatakan bahawa justifikasi Putin lebih mesra kepada rakyat Islam Ukraine, saya rasa sukar untuk diterima. Ya. Dan dia boleh memesongkan pemikiran kita. So, kita jangan terlalu bulat, kena tengok fakta dan data. Ya. Tadi Prof ada sebut soal Singapura. Saya nak kembali balik kepada Singapura, di mana Duta Israel di Singapura, dia ada sebut, obviously, clearly, dia kata Israel bernafsu untuk menjalinkan hubungan dengan 3 negara Islam di Asia Tenggara. Negara yang dimaksudkan adalah Indonesia, Brunei dan Malaysia. Saya tak nak tahu pasal Indonesia, saya tak nak tahu pasal Brunei. Soalan saya, why Malaysia? Sedangkan Malaysia consistently membantu Palestin, Malaysia secara terbuka against Israel. Kenapa? Ya, seperti kita kata tadi bahawa Malaysia, walaupun negara kecil, kita adalah di kalangan negara-negara Islam, kita amat berpengaruh sekali. Walaupun Amin tak nak sebut Indonesia, saya sebut Indonesia. Okey, silakan. Kerana itu adalah dikatakan negara jumlah penduduknya yang dikatakan paling tinggi. besar, paling tinggi di dunia. Jadi pentingnya Indonesia. Malaysia tak ramai penduduk, negara kecil. Tapi pengaruh kita di negara Islam. Maknanya kalau Malaysia mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara, maksudnya impaknya besar. Kudeta dikatakan. Maknanya apa yang diidamkan oleh Israel itu dikatakan tercapai. Bukan saja di kalangan negara Asia Tenggara, tapi di kalangan negara-negara Islam secara keseluruhannya. Tapi satu perkara lah, Amin. Saya suka buah pisang kaki. Pasimon. Apa-apa?
Tapi parsimon yang paling sedap adalah daripada jenama Sharon. Oh, nama Sharon. Ariel Sharon. Dan paling banyak ditanam adalah di tebing barat, di kawasan penempatan haram. Dan paling banyak adalah di penempatan haram Ariel Sharon namanya. Paling subur kat situ. Paling sedap Nama dan paling pula subur. Sharon. Ya. Tapi kalau Amin nak makan benda tu, kat Malaysia tak ada. Tapi kat Singapura banyak. Oh. Sebab Amin sebut Singapura tadi. Ya. Singapura dia jalinkan hubungan dengan Israel. Does it indicate something? Itu adalah hubungan dagang dikatakan dengan Singapura, Israel. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena faham lah. Bila tengok pisang kaki Sharon itu, baca label dia, sebab Sharon dekat Greece pun ada, dia tanam juga. Dekat Perancis pun dia tanam juga. So dibuat di mana? Ditanam Ditanam di mana? Kalau daripada produk of Israel, jangan beli. Sebab di setengah negara Eropah, kalau produk itu daripada penempatan haram, dia kena letak. Dia tak boleh letak made in Israel. Tak boleh. Dia kena letak made in occupied territories. Di beberapa negara Eropah lah. Termasuk Perancis. Sebab dia nak beritahu pada pengguna, ini adalah daripada tanah haram lah. Tanah yang dijajah. Supaya tidak terkeliru. Sebab Israel ni, tahulah kan. Orang Malaysia kata, pemikiran Yahudi. Pandai. Dia chop made in Israel. Padahal dia buat kat tebing barat. Ya. Itu kita kena faham lah. Sebab saya timbulkan pisang kaki ni, ramai yang terkeliru. Sebab ramai yang marah saya, kenapa makan pisang kaki Sharon? Saya kata pisang kaki ni daripada Greece. Walaupun kurang sedap, saya berkorban lah. Demi untuk kepentingan maslahah ummah. Betul. Prof, bila kita tengok tentang realiti geopolitik dunia sekarang, apa worst case scenario jika Malaysia kekal tegas dengan Israel, tak nak enggan menjalin apa-apa hubungan, sebab memandangkan negara-negara Arab bukan negara kecil, Prof. Negara besar yang mempunyai kuasa ekonomi yang besar. Tapi Malaysia kekal, kami tetap tegas dengan pendirian kami. Worst case scenario. Yelah, ataupun dalam bahasa Melayunya, sampai bila ya? Sampai bila? Sampai bila kita nak bertahan? Dan bolehkah kita bertahan? Saya ambil satu contoh analogi lah, yang telah pun berlaku. Dalam hal perang Ukraine ni, kita nak neutral. Tak nak berpihak kepada Amerika Syarikat ataupun kepada Rusia. Dan pada bulan April lepas, Duta Malaysia ke Moskow telah menyatakan harapan dia supaya ada penerbangan terus Aeroflot daripada Moskow ke Kuala Lumpur. Satu. Dan juga Malaysia berharap untuk mengekspor semiconductor kepada Rusia. Menarik. Memang menarik. dalam perang Ukraine tu, tiba-tiba bukan tiba-tiba, dalam temu ramah dengan media Moskow, tak sampai 24 jam meletup perkara tu. Kecoh lah. Memang kita kena hentam kiri kanan. Cari pasal lah statement tu. Memang cari pasal. Tapi duta ni berpengalaman, bukan orang baru. Tak tahulah kenapa dia sebut tu. Memang kita kena hentam. Wisma Putra terpaksa keluarkan kenyataan bahawa kita tak ada niat tu pun. Tak ada hasrat pun. Duta tu ia pandai-pandai cakap. Lebih kurang macam itu. Sebenarnya betul ke, Prof? Saya nak cakap terus tak boleh. Tapi 2 minggu selepas itu, satu delegasi Perdana Menteri berada di Washington. Dan delegasi itu kerana mesyuarat ASEAN-US, sidang kemuncak ASEAN-US, termasuk Malaysia dan 9 negara ASEAN. Dan dalam pada itu YB saya, wakil rakyat saya, Gombak, saya faham. Menteri MITI lah, ya, betul, turut melawat dan menandangi persefahaman untuk membekalkan semiconductor kepada Amerika Syarikat. Itulah. Okey. Itu maksudnya, walaupun Amin mengatakan dan interpretasinya berbagai-bagai, tapi itulah geopolitik antarabangsa. Kalau tersilap cakap, kita boleh dipulas tangan. Dan berbalik pada soalan itu, sampai bila ya? Sampai bila kita boleh bertahan? Kerana kita sentiasa dipulas tangannya. Tapi setakat ini kita bertahan. Kenapa? Arab Saudi, Riyadh masih tidak mahu menjalinkan hubungan rasmi dengan Israel. Tapi masalah perjanjian Ibrahim ni, kita balik
yang kita sebut tadi. Isu Palestin tidak reda. Ya. Kerana perjanjian ini tidak melibatkan isu Palestin. Jadi kalaulah katakan Bahrain, Morocco, UAE itu mereka mengatakan mahu menjalin hubungan diplomasi dengan Israel kerana isu Palestin, ia tidak membawa perubahan apa-apa. Malah isu ini menjadi lebih kelang kabut lagi. Apa yang berlaku di Jenin sekarang, ramai yang mati, anak-anak muda yang ditembak mati, umpamanya 4 orang, 5 orang, itu tidak meredakan keadaan. Jadi ini masalahnya perjanjian dengan Israel ni. Jadi sampai bila kita boleh bertahan, bergantung sekuat mana tangan kita dipulas. Itu yang pentingnya. Jadi untuk bagi kita lah, rakyat yang marhen, yang hanya pandai bercakap, kita kena bantu kerajaan kita supaya tidak dikatakan tertekan berseorangan. Bila Prof sebut pasal tangan dipulas, saya nak guna analogi juga. Adakah dengan kewujudan kesatuan negara Islam membuatkan tangan tu cukup kuat untuk tidak dipulas? Ya, memang kalau kesatuan negara Islam tu, pertubuhan OIC adalah dikatakan yang paling besar, 57 negara. Tapi kalau kita lihat isu-isu yang melanda negara Islam, OIC tidak berperanan. OIC. Ataupun isu-isu negara Arab, Palestin, Liga Arab umpamanya, juga tidak berperanan dalam hal ini. Jadi dengan adanya organisasi seperti ini, pulas-memulas tangan itu tidak dikatakan memberi kesan kepada organisasi ini. Organisasi ini tidak menjadi kekangan untuk negara kuasa besar memulas negara Islam. Kerana dalam OIC, dalam negara Arab itu, ada beberapa ahlinya dikatakan berpuak-puak. Disamalah dengan negara ASEAN dalam hal Laut Cina Selatan. Dia berpuak-puak. Tetap ada juga. Tidak ada satu dikatakan konsensus. Jadi kalau nak salahkan OIC itu, bolehlah kita salahkan. Tapi kita kena lihat kenapa OIC itu sedemikian rupa, atau lebih dekat lagi, kenapa Liga Arab itu sedemikian rupa. Kerana ada agenda-agenda negara-negara tertentu yang perlu mereka pertahankan. Jadi ini masalahnya. Bila saya sebut OPEC, saya tak ingat rancangan ni ke rancangan sebelum ini. Tak kisah. Yang OPEC mengurangkan pengeluaran minyak itu, dikatakan bahawa itu adalah senjata yang paling ampuh sekali. Minyak. Negara Arab ada itu. Dan sekarang Presiden Biden episod ni Prof. Episod ni saya kata. Okay. Presiden Biden begitu tertekan dengan senjata minyak itu. Dan OPEC, negara Islam banyak dalam OPEC, tapi tidak digunakan secara betul. Jadi ini yang dikatakan bahawa jangan harap sangatlah terhadap Liga Arab ke OIC. Ianya bergantung kepada negara-negara individu Islam itu. Termasuk juga Malaysia. Ya. Dan akhirnya Prof, bila Prof sebut tadi pentingnya kerajaan yang kuat supaya kita tidak mudah dipulas tangan. Jadi kepada penonton, tak kiralah mahasiswa, mahasiswi, makcik goreng pisang yang tengah tengok sama-sama goreng pisang, apa peranan mereka? Kita memerlukan kerajaan yang kuat, di mana kerajaan itu, menteri-menteri kabinetnya yang paling penting adalah mendengar nasihat daripada penjawat awam. Bukan ikut kepala sendiri. Bila kementerian dia buat satu dasar tu, yang ambil kredit itu adalah menteri. Yang berhempas pulas, bersengkang mata, penjawat awam. Bajet umpamanya. Ya. Ingat Menteri Kewangan tu buat seorang-seorang. Tidak. Taklah, dia bentang. Dia bentang dan dia ambil kredit. Yang baik dia ambil kredit, yang tak baik dia bagi kat penjawat awam. Yang buat tu penjawat awam. Dan penting, itu reality. Reality. Yang pentingnya bila menteri itu menerajui kementerian, kena dengan nasihat penjawat awam. Dia ada setengah-setengah menteri itu, bila dilantik menteri, dia lantik 20 orang dia, dan 20 orang tu adalah sebagai pendinding. KSU nak masuk pun tak boleh. Jadi penting bahawa bila hanya 20 orang tu, ada yang tak ada pengalaman pun dalam kementerian tu. Betul. Dan dia jadi pendinding. Jadi masalah penjawat awam nak beri nasihat tak boleh. Sebab itu penting bila kita melantik kerajaan, memang betul kita mahu kerajaan yang stabil, tapi kabinet itu adalah kabinet yang bijak, yang boleh buat kerja. Kalau sebut kabinet boleh buat kerja, siapa yang terpancar di tangan mata Amin?
Ada beberapa sekarang nama. tapi Amin tak nak sebut. Kalau saya sebut takut sampai surat zaman. Okay. Tapi itu pentingnya, menteri kabinet itu menteri yang berkaliber. Ya. Bukan dilantik sebagai memenuhi kota parti politik. Jadi bila pengundi membuat pilihan mereka, kena fikir Ya, baik. siapa yang mereka nak jadi menteri. Ini ada potensi jadi menteri. Dan bila ada potensi jadi menteri, dia dengar tak nasihat penjawat awam? Ya. Terbuka tak dia? Itu yang nasihat saya lah sebelum pilihan raya ni. Baik, Prof, penutup yang pedas, pedih, tapi itulah hakikatnya. Terima kasih banyak, Prof, sudi bersama hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan saya harap nanti kita jumpa nanti, mungkin Prof boleh pakai jaket sikit. Ya, okey. Okey, Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.